Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan yang terdiri daripada 5 orang akan membentangkan gagasan kami yang bertajuk Sekularisme dan Kesannya Terhadap Peradaban Islam. Hari ini saya akan membentangkan tentang definisi sekularisme. Sekularisme ni ada macam-macam pandangan dan pendapat lah menurut pandangan barat yang membawa maksud satu ideologi yang memisahkan antara agama dan urusan dunia seperti politik, pentadbiran ekonomi, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya. Menurut lain pandangan daripada Syekh Muhammad Naqib Al-Atas mengatakan bahawa sekular itu berasal daripada perkataan Latin yang bawa maksud iaitu seculum yang bawa maksud masa dan tempat. Orang Arab yang beragama Kristian mengatakan bahawa sekularisme itu diterjemahkan sebagai al-ilmaniyah yang bermaksud ilmu. Tetapi hakikatnya bermeka telah mengelirukan kita bahawa al-ilmaniyah itu bukan yang maksud ilmu tapi bermaksud duniawi. Sejarah kemunculan sekularisme. Fahaman sekularisme ni dikatakan mula muncul di Eropah bermula di Itali pada abad pertengahan Masihi. Sekularisme mula berlaku disebabkan sekatan ke atas kuasa gereja dalam kuasa undang-undang dan politik. Kemudian muncullah revolusi orang Eropah yang menentang golongan agama dan gereja. Akhirnya pada tahun 1789 Masihi, Perancis adalah negara pertama yang mengasingkan agama dari politik. Negara Islam yang pertama yang dipengaruhi fahaman ini ialah Turki, iaitu ketika di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Beliau menganggap mereka perlu mengikut cara barat untuk mencapai kemodenan. Dari situ banyak perubahan yang dilakukan seperti Al-Quran perlu ditulis dalam bahasa Turki, begitu juga dengan laungan azan yang perlu dilaungkan dalam bahasa Turki. Di Malaysia pula, fahaman ini mula mempengaruhi apabila penjajah-penjajah barat mula mengambil pemerintahan sehingga selepas mencapai kemerdekaan, fahaman ini masih digunakan terutamanya dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik dan undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan saya kongsikan adalah prinsip-prinsip dan ciri-ciri sekularisme. Prinsip-prinsip sekularisme yang pertama meningkatkan penguasaan kebendaan dan kalangan umat manusia. Yang kedua, hanya memperjuangkan kebendaan sahaja untuk memberi jaminan yang baik kepada manusia untuk hidup dengan bebas dan selamat. Yang ketiga, kebebasan diri daripada sebarang kepercayaan dan penghayatan kebenaran sekular amat diperlukan untuk menegakkan prinsip keharmonian dalam masyarakat. Yang keempat, apa sahaja yang baik adalah baik untuk dilakukan sama ada benda itu mendatangkan kebaikan ataupun tidak. Yang kelima, membuka peluang kepada umat manusia kepada pengikut agama Islam untuk berpegang kepada prinsip moralnya. Antara ciri-ciri sekularisme iaitu penafian dalam hal-hal kerohanian, selain itu penafian terhadap kewibawaan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam bidang agama. Mereka juga menafikan adanya nilai hidup yang tetap. Mereka juga menolak keimanan kepada Allah dan konsep ibadah. Selain itu, mereka menjauhkan agama untuk dijadikan panduan hidup. Mereka juga membuat pengasingan kuasa negara daripada peraturan agama. Selain itu, mereka beranggapan bahawa penerapan syariat Islam atau nilai-nilai Islam ni akan merugikan penganut agama bukan Islam yang boleh menjadi ancaman besar kepada sesebuah persatuan. Dan mereka menyebarkan pahaman-pahaman yang boleh menimbulkan keraguan terhadap Islam untuk kepentingan politik mereka sendiri. Sekularisme disebarkan melalui berbagai cara. Antaranya ialah yang pertama, penyebaran sekularisme melalui pendidikan. Melalui pendidikan, mereka menghantar pelajar ke luar negara, ke negara-negara barat, khususnya negara barat, dan hal ini menyebabkan pelajar-pelajar akan perlahan-lahan jauh dari pegangan agama yang sebenar dan terikut budaya barat. Seterusnya, mereka juga memperkenalkan institusi pendidikan asing di negara-negara Islam. Gagasan ini ditubuhkan bertujuan untuk mengeluarkan umat Islam dari agama mereka atas kumpulannya menyelewengkan akidah setiap umat Islam. Pergaulan bebas juga dibenarkan dalam sistem pendidikan sekularisme ini yang menyebabkan berlakunya pergaulan bebas atas alasan untuk pengajian. Kedua, penyebaran melalui media massa. Melalui media massa, jutaan manusia menonton, mendengar dan membaca melalui media massa program-program yang ditayangkan yang tidak berfaedah kebanyakannya. Jadi melalui program-program media massa ini tidak dapat membantu umat Islam untuk berkembang dari segi akhlak-akhlak yang baik. Dan kebanyakan media massa sekarang lebih menayangkan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan lucah berbanding menayangkan mengenai dakwah Nabi
dan sebagainya. Tiga, penyebaran sekularisme melalui undang-undang. Okey, melalui undang-undang, golongan sekularisme ini akan memastikan undang-undang Islam tidak dirujuk langsung walau dalam masalah apa sekalipun, dari masalah yang kecil sehingga masalah yang besar, sehingga Islam hanya tinggal pada nama sahaja. Contohnya di Turki. Di Turki, mereka berusaha mensekularkan undang-undang di negara Turki sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya undang-undang di Turki ini menjadi sekular dan tolerannya undang-undang Khilafah Islam yang bermula pada tahun 1937 tahun dulu. Secara rasminya, Turki sekarang menjadi negara sekular dari segi undang-undang dan sebagainya. Yang tinggal hanyalah undang-undang Islam yang tinggal hanyalah berkaitan nikah, kahwin atau ahwal al-syakhsiyah yang berkaitan dengan adat dan tidak menggugat kedudukan penjajah. Kesan terhadap fahaman sekularisme. Antara kesan terhadap fahaman sekularisme adalah dari segi aspek pemikiran. Negara yang mengamalkan ajaran Islam, ideologi sekularisme sedikit sebanyak telah meracuni pemikiran manusia. Ini telah menyebabkan orang Islam semakin terkeliru dengan pendapat-pendapat aliran sekular. Seterusnya ialah dari segi aspek sosial. Pengasingan diri dari kepentingan beragama menyebabkan kekosongan di dalam diri dan jiwa. Akhirnya berlakulah keruntuhan moral dan akhlak yang berleluasa. Dari segi aspek politik pula, mengikut kefahaman barat seperti kapitalisme, sosialistik dan nasionalisme, matlamat ini untuk mendapat pengaruh pangkat dan kuasa. Seterusnya ialah dari segi aspek ekonomi. Sekularisme bukan setakat menghalalkan perkara yang haram, malah menyediakan berbagai peluang supaya kemungkaran dan maksiat terus berkembang dan berleluasa. Seterusnya dari segi aspek pendidikan pula, lebih mementingkan hal-hal dunia tanpa mengira kepentingan jiwa dan iman yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan moral. Akhir sekali, dari segi aspek perundangan, Malaysia tidak mengamalkan sistem perundangan Islam sepenuhnya. Kes-kes yang berkaitan dengan Islam hanya dibicarakan di mahkamah syariah dan tidak akan dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Semoga segala ilmu telah kami bentangkan dapat memberi manfaat buat semua. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد